Setiap permainan mempunyai daya tarikannya sendiri yang membolehkannya menjadi kegemaran rakyat. Antara salah satu permainan tradisional yang menarik ialah permainan baling selipar ataupun nama lainnya ialah susun selipar. Permainan baling selipar ini merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh kanak-kanak Malaysia. Ia sama seperti permainan baling tin, cuma digantikan kepada selipar. Permainan ini memerlukan 3 selipar dan disusun menegak lalu dibaling untuk menjatuhkannya. Ia sering dilihat menjadikan aktiviti yang menghiburkan ketika berkumpul bersama rakan-rakan ataupun sanak saudara. Okey, kelebihan yang pertama adalah permainan ini kita dapat menyihatkan tubuh badan kita pertama, dan yang kedua dapat mengeratkan hubungan di antara kawan dengan kawan-kawan kita dan juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Dan yang keempat, kelebihan yang kita dapat adalah kita dapat membaing permainan ini tanpa membelanja kos yang besar. Bagaimana permainan tujuh selipar ini dapat mengeratkan silaturahim sesama kaum. Okey. Keunikan permainan tradisional ni, meskipun secara asasnya ia lahir dari sesuatu kaum, namun ia diwarnai dan dimainkan bersama tanpa mengira bahasa, latar dan usia. Okey, contohnya permainan tradisional seperti tujuh selipar ni, dia dapat mengeratkan hubungan di antara kaum dengan cara permainan ini dimainkan secara bekerjasama. Contohnya, mereka akan membaling selipar kepada pihak musuh. Hal ini kerana tanpa kerjasama dalam permainan ini, setiap sesuatu kumpulan itu dia tidak dapat menjuarai permainan tersebut. Permainan baling selipar hanya menggunakan 3 pasang selipar sahaja. Untuk pengetahuan anda, bagi bermain permainan baling selipar ini tidak memerlukan kawasan yang luas dan lebar, tetapi ia bergantung kepada bilangan pemain. Sekiranya bilangan pemain agak luas, jadi ia memerlukan kawasan yang luas seperti padang bola sepak. Sekiranya kuantitinya atau bilangannya dalam bilangan yang sedikit, jadi cukuplah sekadar seluas ini. Untuk permainan ini, ia tidak memerlukan kawasan yang luas, tetapi ia memerlukan taktikal apabila bermain permainan ini. Okey, hari ini kita akan menunjukkan cara bermain baling selipar. Ini merupakan selipar untuk kita baling bagi selipar ini jatuh. Mari kita lihat. Pemain pertama akan memulakan balingan. Jika gagal, giliran pemain seterusnya. Setiap pemain akan diberi 3 kali percubaan dalam permainan ini. Okey, susunan jatuh pula. Sekiranya balingan itu dibuat mengena kepada selipar tersebut, maka pihak lawan akan membaling kepada pemain kumpulan yang membuat balingan tadi. Pihak yang membuat balingan tadi harus menyusun kembali susunan selipar tadi. Jika susunan itu tidak berjaya, jadi kumpulan tersebut akan dikira kalah, ya Allah, sedihnya. Dan sekiranya proses penyusunan selipar itu berjaya, jadi kumpulan tersebut akan membuat balingan sekali lagi. Okey, cara bermain ketiga ialah pihak penjaga ni akan diberi satu selipar untuk mematikan pihak lawan. Jadi semua pihak penjaga ni tidak boleh bergerak. Dan kalau nak contoh kan, dia nak baling kepada pemain, dia tak boleh sama-sama lari sambil baling. Dia tak boleh bergerak, baru boleh baling kepada pemain. Jika dia dapat mematikan semua pemain, dia pula akan ditukar menjadi pembaling. Okey, cara bermain yang keempat ialah jarak. Jarak antara pembaling dan juga susunan selipar mestilah dalam keadaan 10 kaki. Ini contoh untuk 7 kaki kerana ruang tak ada. So, pembaling dan juga susunan kasut ni mestilah berjarak 10 kaki. Okey, untuk peraturan permainan, yang pertama, pemain tidak boleh melepasi garisan untuk membaling selipar. Contohnya, yang
Okey, peraturan permainan yang kedua, penjaga tidak boleh membawa selipar sambil membaling kepada pemain, tetapi perlulah memberi kepada kawannya, iaitu contohnya peraturan permainan yang ketiga ialah pemenang akan dikira mengikut pasukan yang banyak kali menyusun selipar. Cara permainan yang keempat, penjaga tidak boleh merosakkan susunan selipar yang disusun oleh pembaling. Pertandingan tradisional ini adalah satu pertandingan yang disediakan oleh Esko Belia dan Sukan dengan kerjasama ketua-ketua kampung yang disertai oleh para penduduk kampung yang berbeza. Dalam pertandingan ini, pihak juara akan memenangi hadiah yang berupa wang. Jadi, hadiah yang dimenangi oleh juara ini akan disalurkan kepada pusat kebajikan fakir miskin dan akan diagihkan oleh para pemenang itu sendiri.